Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Pagi ini 1 April 2020, fasa kedua tempoh perintah kawalan pergerakan yang diumumkan kerajaan pada baru ni. Setelah kita melalui fasa yang pertama, nampak gayanya penyakit COVID-19 ni semakin hari ada pertambahan, masih dalam jumlah 100 lebih. Jadi dalam tempoh tu perlu kerjasama daripada semua rakyat, termasuklah dalam negeri Perlis ini, supaya kita ikut perintah ataupun arahan daripada pihak ulil amri untuk kita berada di rumah kita, mengurangkan pergerakan kita kecuali untuk perkara-perkara yang berbentuk keperluan sahaja. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu kita dapat memutuskan rantaian COVID-19, insya-Allah. Di samping itu kita banyak-banyaklah berdoa tuan-tuan sekalian. Ini suatu bala, suatu ujian yang Allah kenakan kepada kita umat Islam. Walaupun ini azab kepada orang kafir, tetapi ini bala, ujian kepada kita. Jadi dalam tempoh ni mudah-mudahan kita dapat manfaatkan masa kita di rumah masing-masing dengan taksat solat subuh jemaah, lepas tu dengan mungkin tadarus Al-Quran, ni pukul 7 ni pula mungkin tazkirah sama-sama kita masuk dalam Facebook Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis ataupun Suara Sunnah Channel. Jadi kita dapat manfaatkan masa kita untuk kita belajar tentang ilmu akidah pada pagi ini, insya-Allah. Yang mana saya akan membincangkan tajuk berkaitan dengan permulaan hari akhirat, yang mana rujukan kitab yang saya guna pada pagi ini ialah kitab Al-Iman. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, dalam kuliah yang lalu, fasa yang pertama baru ni, ada 4 kali kuliah saya berbentuk tajuk tazkirah kematian, yang mana kita telah membincangkan tanda seseorang itu akan mati, lepas tu kematian, lepas tu alam barzakh, fitnah alam kubur, dan 2 hari lepas kita membicarakan tentang nikmat di dalam kubur. Selain pada azab dalam kubur, ada juga nikmat yang Allah beri, Allah kurniakan kepada hamba-Nya yang bertakwa, yang beriman, yang amalannya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi kelebihan bagaimana dalam kubur dah dapat nikmat, belum lagi akhirat, dalam kubur pun dah dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, permulaan akhirat, mungkin sebelum tu kalau kita tengok dalam kitab Al-Iman ni, ulama membicarakan tentang sebenarnya permulaan akhirat ni, kita kata kiamat, sebelum akhirat ni dipanggil kiamat. Kiamat ni dia ada tanda-tanda kiamat yang kecil dan ada tanda kiamat yang besar. Yang kecil tu kita kata pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu dah tanda kecil dah. Nabi kata antara aku dengan kiamat ni kehatai ni, seperti 2 jari ni, jarak tu nak menunjukkan dekatnya masa. Kita pun kita dengan Nabi pun dah 14 kurun dah, kan? Dengan tanda-tanda yang ada sekarang ni pun boleh tahan banyak juga, kan? Boleh tahan banyak juga, walaupun dalam tempoh COVID-19 ni pakat dia cakap pasal Dajjal, tapi sebenarnya tanda-tanda kecil yang masih ada, yang belum lagi ada, masih ada. Mungkin tanda yang terakhir untuk tanda-tanda kecil ini ialah bagaimana kemunculan pada Imam Mahdi di bai'ah di Makkah, iaitu di Kaabah. Bagaimana belum lagi sampai cerita tu, kita kata. Cuma mungkin sebelum saya masuk tentang permulaan akhirat, saya nak baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan sekalian.
yang mana hadis ni cerita tentang 10 perkara. Tentang 10 perkara tanda-tanda kiamat yang besar. Suatu hari, seorang sahabat yang bernama Hazifah bin Ghafari, ada kata nama Huzaifah bin Ghafari, menceritakan ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natazakar. Faqal, wa ma tatazakkarun? Qalu nazkuru as-sa'ah. Suatu hari Nabi SAW datang menemui kami, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, sedangkan kami pada masa itu duk muzakarah, duk bincang, duk cakap lah macam kita lah, duk sembang apa semua. Cuma cakap itu benda-benda yang melibatkan agama. Lepas tu baginda pun tanya, wa ma tatazakkarun? Kamu duk bincang apa ni? Bahasa kita lah. Kamu duk bincang apa ni? Lalu para sahabat kata, nazkurus sa'ah. Wahai Rasulullah, kami duk bincang pasal as-sa'ah, tanda-tanda kiamat. Lalu baginda bersabda, innaha lan taquma hatta tarau qablaha 10 ayat. Nabi kata sesungguhnya kiamat tidak akan berlaku sehinggalah kamu melihat hatta tarau 10 ayat. Melainkan kamu akan lihat sebelum berlakunya kiamat itu ada 10 tanda. Jadi 10 tanda ni Nabi sebut, kan? Jadi 10 tanda ni, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut zakarad dukhan wa dajjal wa dabbah wa tulu'an syams min maghribiha wa nuzul Isa bin Maryam wa ya'juj wa ma'juj wa thalathata khusuf khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru dhalik narun takhruju min al yaman tatrudu an-nasa ila mahsyarihim. Apa makna hadis ni? Hadis ni para sahabat menceritakan, baginda menyebut 10 perkara. Dari 10 perkara tanda kiamat yang besar ni, tuan-tuan sekalian. Dalam riwayat hadis kadang ada hadis Nabi sebut 3, ada ketika Nabi sebut 5. Berbeza. Cuma riwayat Imam Muslim ni agak detail tanda-tanda besar ni, sebab tidak ada hadis yang lain yang lebih detail daripada hadis ni. Cuma dari sudut tertib hak mana berlaku tu wallahu a'lam. Sebab Nabi sendiri pun tak cerita ni hak awal ni berlaku, Imam Mahdi turun dulu nah, lepas tu Dajjal, lepas tu Nabi Isa, lepas tu Nabi tak cerita secara detail, cuma Nabi sebut secara susunan. Dan dari sudut riwayat yang lain pun dari sudut tertib susunan itu berbeza, ada sudut riwayat. Cuma dalam riwayat ini tuan-tuan sekalian, apa yang Nabi sebut zakarad dukhan, Nabi sebut mula sekali dukhan, asap. Maksudnya, asap yang banyak ni kira macam-macam lah tafsiran daripada para ulama, tuan-tuan sekalian. Yang pastinya, tafsiran salafus soleh tidak mendetailkan keadaan asap ni macam mana. Cuma ulama sekarang ni sebut, mungkin asap yang keluar yang dahsyat ni bukan setakat asap orang pi bakar jerami. Kan, orang kita duk bayang, macam asap jerami kau ustaz? Asap jerami tu biasa je. Angin tolak habis macam tu je. Ni asap yang mana jerbu ni menyelubungi seluruh dunia. Kan kalau setakat berlaku dekat Malaysia 2015 baru ni. Kan yang mana berlaku pembakaran secara terbuka di Pulau Sumatera. Jadi asap kat sana tu mai habis menayung Malaysia ni. Kan sampai ke masa tu kira hak sekolah pun cuti, hak pejabat pun cuti, punya dahsyat. Kan dahsyat. Cuma tak diisytiharkan darurat je. Tapi nak ceritanya, asap yang disebut oleh Nabi SAW, asap yang menyelubungi seluruh dunia. Kalau setakat berlaku kat Amerika saja, kat Australia tak berlaku kat Jepun saja, dekat Timur Tengah tak berlaku. Ni tak. Ni berlaku ni secara kita kata keseluruhan dunia ni. Sebab itulah ada pelbagai tafsiran. Ada kata mungkin planet ada yang bertemu menyebabkan berlakunya asap. Maksudnya asap ni mai daripada angkasa lapan. Ni semua tafsiran. Hadis tak ada. Kan? Hadis secara khusus menceritakan asap tu mai dari sumber mana? Wallahu alam. Allah Maha berkuasa. Itu sahaja. Bila kita fikir Allah Maha berkuasa, Allah boleh buat mai dari mai kok mana pun, wallahu alam. Yang kedua,
tuan-tuan sekalian, dua Dajjal. Itu Dajjal. Cerita Dajjal ni sebenarnya dari zaman para nabi terdahulu pun dah minta dah jauh daripada fitnah Dajjal. Apatah lagi kita yang hidup dalam suasana fitnah, yang Dajjalun kadzabun, yang kita baca hadis baru ni, riwayat Imam Muslim, Nabi kata akan datang, akan muncul nanti pokok Dajjal yang ramai ni, yang maha pendusta, yang bawa hadis palsu, bawa cerita pasal agama ni tidak ada sandaran. Kan? Jadi nak cerita kepada kita tuan-tuan sekalian, Dajjal ini dalam bentuk gelaran, kita kata dalam bentuk tersirat, mana-mana orang yang bawa ajaran sesat disebut sebagai Dajjal. Dan sebenarnya yang hakikat Dajjal ni sekok tu ya. Kan? Tapi kita nak sebut sekok pun dia orang juga, dia manusia. Dajjal ni orang, manusia. Seorang pemuda disebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, seorang pemuda yang rambut dia kerinting, lepas tu mata dia ada dua. Orang duk faham, orang kita duduk faham Dajjal ni mata satu. Dah, Dajjal mata dua. Cuma berfungsi sebelah lagi buta, agak terkeluar sikit mata dia. Jadi nak cerita di sini tuan-tuan sekalian tentang lahir Dajjal. Dajjal ni dah ada. Cuma tunggu nak terlepas saja. Apapun kita berdoa lah tuan-tuan sekalian. Doa yang kita ajak sebelum ni dalam kuliah yang lalu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi doa ini disebut dalam hadis riwayat Abu Daud, bagaimana Nabi kata apabila kamu selesai, iza faragha ahadukum minat tasyahud, apabila kamu selesai tasyahud sebelum bagi salam, bacalah doa ni. Jadi tempoh fitnah yang kita alami sekarang ni, bacalah doa ni. Setiap kali salat fardu secara jemaah kat rumah, setiap kali kita sembahyang sunat, jangan lupa untuk kita baca doa ni, sebab ia merangkumi kehidupan kita dekat dunia ni. Kita minta perlindungan Allah daripada fitnah masa kita hidup dan fitnah masa kita mati. Antara fitnah masa kita hidup tuan-tuan sekalian ialah bagaimana ujian COVID-19 yang dikenakan ke atas kita. Ini suatu fitnah yang Allah kenakan ke atas kita di muka dunia ni. Jadi tuan-tuan pun dirahmati Allah sekalian, yang ketiga, wadabbah, keluarnya binatang melata. Binatang melata ni dah ada dah lah ni, semut kita kata, jenis kerengga, jenis kala jengking, ulang, ada dah. Kan? Jadi binatang melata ni hak keluar ni hak dahsyat ni. Sebab tu orang putih kita kata yang kita kata ramainya yang beragama Kristian dekat sana tu, depa dah buat dah cerita. Kan, depa buat filem, cerita buaya besar, cerita ulang besar. Kan? Cerita Godzilla, kan, cerita hak yang mana pada gambaran agama depa akhir zaman ni akan muncul binatang melata yang besar macam ni. Jadi wallahu alam. Yang pastinya cerita Israiliyat ni, Nabi kata bila kamu dapat cerita Israiliyat, janganlah kamu terima bulat-bulat dan jangan kamu tolak sepenuhnya. Seolah-olah macam Nabi nak suruh kita kajilah. Ada cerita Israiliyat yang ada kebenaran dia jika disokong oleh Al-Quran dan hadis. Cuma kadang ada cerita Israiliyat yang kita kata yang tidak bersandarkan kepada fakta, tuan-tuan sekalian. Yang keempat, wa tulu'u syamsi min maghribiha, naiknya matahari sebelah barat. Kan, walaupun sekarang ni orang kata matahari ni hadis sebelah timur ni nampak terlari daripada tempat dia. Kan? Wallahu alam. Sebenarnya tak lari pun. Kita kata masa kita daripada kita kecil dulu sampai sekarang, semayang subuh, semayang zuhur, asar, maghrib, isya, sebenarnya waktu hak kita dulu sama ya. Agak lebih kurang je. Walaupun baru ni semasa perubahan waktu subuh, kita kata tambah 8 minit. Orang kata, ustaz, matahari dah tukar dah ustaz. Ni nak kemat dah ni. Nak naik ke barat dah. Tak. Hak 8 minit tambah tu sebenarnya matahari yang sama je. Cuma kita kira matahari naik sebelah timur ni,
untuk masuk subuh ni, sebelum ni kita kira dia duduk bawah 20 darjah. Sekarang ni kita kira dia duduk atas sikit 18 darjah. Bawah ufuk lah. Bawah ufuk. Ibarat kalau kata bumi bulat ni, matahari kat bawah 20 darjah. Sebelum ni waktu subuh pakai tu. Lah ni pakai matahari naik atas sikit 18 darjah. Jadi 1 darjah sama dengan 4 minit, 2 darjah sama dengan 8 minit. Jadi 8 minit hak waktu yang sebelum ni 6-10 minit tu yang muazzin azan 6.18 tu. Kan? Macam hari ni kita kata 6.10. Sebenarnya hak dalam takwin 6.2 minit. Jadi 6.10. Sebab apa? 8 minit tambah tu sebab darjah tu kita kira perkiraan sekarang ni 18 darjah di bawah ufuk. Itu beza dia. Tetapi tak ada kaitan dengan kita kata matahari naik sebelah barat. Yang tanda-tanda besar di sini matahari yang naik sebelah timur ni, sebelah Jepun ni, sampai kan kira Jepun pun lambang negara dia pun lambang matahari lah. Kira seolah macam waktu dunia ni mula dari Jepun. Kan seolah macam tu dah. Kemudian nak kiamat nanti, antara tanda kiamat besar, matahari tak naik dah sebelah timur, naik sebelah barat pula. Kan dia main ke Amerika Syarikat pula tu. Kan seolah dari sana mai kok ni pula. Kita tak tahulah zaman tu macam mana. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, yang kelima Nabi sebut wa nuzula Isa bin Maryam. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. Sebab bernama bin Maryam? Sebab Nabi Isa tak berbapa, ada mak je. Sebab tu bin mak dia. Kan? Ni orang kita Melayu ni, kita pun pelik. Bila mati je akan sebut nama anak bin mak. Kan? Kita tak tahu adat ni mai kok mana. Sebab sandaran anak kepada mak Nabi Isa je. Kan? Hak lain tu semua disandar kepada ayah. Sebab pak tu ada. Kan? Pak tu ada. Kecuali memang pak tak tahu siapa. Kan? Pak tak tahu siapa. Pak tak tahu siapa pun sebenarnya. Kita kata mungkin bin tu, kita kata bin pak tu kadang hak terlanjurnya, hak yang anak luar nikahnya, itu isu lain. Isu yang kita bincang sekarang ni, adat masyarakat kita yang bila nak doa je, nama anak bin kepada mak. Ni benda hak yang tidak ada sandaran daripada agama. Sandaran agama dalam dalam juzuk 23, yang mana Allah sebut ud'uuhum liabaihim. Kan? Serulah kamu akan mereka dengan bapa mereka. Kan? Jadi yang mana dalam ada surah Al-Ahzab, yang mana dalam ayat tersebut bagaimana Allah kata seseorang itu diseru ataupun disandarkan kepada bapa dia. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, yang kelima turunnya Nabi Isa bin Maryam, dalam disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Isa turun ke dunia ni 40 tahun. Dajjal ni sebenarnya 40 hari je. Tetapi fitnah dia sampai Nabi suruh kita baca doa minta perlindungan daripada Allah dari Dajjal. Sebab dahsyat 40 hari tu nak ceritanya, bila dia mengaku jadi Tuhan, pakat sembah dia lah. Kan? Sebab itulah mudah-mudahan dengan berkat kita baca doa sebelum kita bersalam, begitu juga perlindungan dengan keberkatan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, mudah-mudahan Dajjal yang turun nanti kita kenal. Kan? Kita kata hang nak mengaku hang jadi Tuhan, nu dekat day tu dia kafir tu mata hang buta sebelah tu. Kan? Kalau hang Tuhan, sepatutnya Tuhan ni ada sifat kesempurnaan. Ni hak cacat pun hang tak boleh nak betul, patut pergi buat operation dah tukar mata baru. Kan? Ataupun day tu padamlah ambil liquid paper ke, padam hak kafir dekat day tu. Ni maksudnya ayat cara kampung lah nak cerita. Maksudnya orang beriman kenai Dajjal. Tetapi ramai yang jadi kufur, yang jadi murtad, menyembah Dajjal. Jadi turunnya Nabi Isa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ia akan membunuh Dajjal. Yang keenam, tuan-tuan sekalian, wa Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni dah ada dah. Kan dah ada dah. Dan surah Al-Kahfi pun cerita dah. Cerita pasal Zulqarnain pun semua tu dah cerita dah. Kemudian yang ketujuh,
wa salasata khusuf khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Ada 3 lagi tanda berlakunya gerhana 3 kali. Wallahu alam. Khasfun ni ada beberapa tafsiran tuan-tuan sekalian dalam kalangan ulama akidah. Sebagainya terjemahkan sebagai terjemahan di sini gerhana. Kan? Gerhana berlaku 3 kali ni maksudnya berlaku serentak. Wallahu alam. Sebab Nabi sebut secara umum di sini tanpa ada pendetilan. Gerhana ni tuan-tuan sekalian, sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni, kalaulah gerhana itu berlaku di kawasan Asia Tenggara seperti kita di Malaysia, tidak semestinya gerhana yang sama berlaku di negara lain. Kan sebab tu kita tengok kadang-kadang bila gerhana penuh berlaku di sini, tempat lain tak berlaku pun. Kan kadang-kadang tempat lain berlaku gerhana separuh, tak sepenuhnya. Dia ada gerhana cincinnya, kan? Sebab apa? Sebab bumi kan bulat. Bila bumi bulat, jadi cahaya matahari ataupun bulan ni dia tak duduk tempat yang sama. Berbeza kalau bumi yang dikatakan lepir ni tak betul lah. Bumi itu bulat. Jadi yang pelik tanda akhir zaman ini, sebagaimana sebahagian ulama tafsirkan perkara yang berkaitan dengan gerhana ini, gerhana di sebelah timur, gerhana di sebelah barat dan gerhana di sepanjang tanah Arab berlaku serentak. Hak ni sesuatu yang pelik. Sebab dalam sejarah dia tak akan berlaku serentak. Kalau berlaku kat Jepun, dia tak akan berlaku di sebelah barat. Mana mungkin? Matahari duduk sebelah Jepun tu. Kalau kat Jepun siang hari, sebelah barat adalah malam. Kan? Jadi tak mungkin. Tetapi benda ini jadi mungkin dan dia menjadi tanda kiamat yang besar. Dan ke-10, ada satu lagi tafsiran tuan-tuan sekalian, ialah dalam Al-Quran Allah sebut wa izal biharu fujirat. Kan dalam ayat lain wa izal biharu sujirat. Dan apabila lautan ini meletup, fujirat, infijar, meletup. Bila meletup tu seolah-olah macam kira jadi banjir satu dunia ni. Maksudnya dia tak duduk dah tempat asal ni laut ni. Bila dia banjir tu, dia meletup tu, air naik ke daratan habis. Jadi sebahagian ulama tafsirkan khasfun di sini ialah bagaimana banjir yang besar berlaku di 3 tempat serentak. Wallahu alam. Ini tafsiran sebahagian ulama menyatakan khasfun di sini walaupun perkataan itu lebih tepat digunakan untuk gerhana, tuan-tuan sekalian, sebab tu kita belajar bab dan kitab fiqh bagaimana ulama membezakan khasfun dengan kasfun. Jadi kaf dengan kha, kan? Ada beza di situ. Kusuf dengan khusuf. Tetapi ada tafsiran yang lain yang menyatakan 3 tanda di sini ialah dalam bentuk banjir. Wallahu alam. Kita kata Allah yang Maha mengetahui. Dan yang terakhir ialah narun takhruju minal Yaman, keluarnya api dari tanah Yaman. Yaman sekarang ni kira duk bawah Mekah lah, kan? Ada ulama Islam dulu, sebahagiannya menyatakan bagaimana dunia ini garisan kosong, timur dan barat itu macam kita kata Greenwich sekarang ni lah. Dekat London tu, kira situ kosong darjah. Mai ke timur, dia kira timur. Mai ke barat, kira barat. Kan? Jadi orang putih bila buat kajian tu, dia pun nak kira masukkan negara mereka lah. Kosong darjah tu kira garisan mereka. Tetapi sebahagian ulama Islam menyatakan, kosong darjah yang Greenwich ni sebenarnya adalah di Mekah tu sendiri. Dan Mekah ni turun ke bawah adalah Yaman. Ni wallahu alam. Ini kita kata kajian ulama kita kata falak berkaitan dengan geografi ni, bagaimana garisan macam kita belajar, dia ada kanan kiri yang kosong darjah timur barat, dia ada garisan tengah-tengah yang disebut sebagai khatul istiwa, khatulistiwa. Jadi Yaman ni dia satu negara yang mana dia berada dekat kosong darjah timur dan barat, dan dia juga berada di khatulistiwa. Itu yang kita kata secara hikmah ni, mungkin cikgu geografi dekat rumah boleh buat kajian lah. Orang yang bidang astronomi, bidang falak boleh buat kajian. Cuma ulama sebut ni ulama yang mengkaji bidang ni. Maksudnya kira api dari Yaman ni seolah-olah
di situlah pusat dunia. Sebab kadang-kadang orang kata, Ustaz, kalau api mai dari Yaman, setakat kena Yaman dengan negara utara dia, Arab Saudi kena semua, Palestin dekat utara, pada Syria apa semua ke atas, naik ke atas lagi tu, hak jenis Tantam dah ke, Turkistan, Turkmenistan, naik atas lagi, dia kata Moskow. Kan? Tetapi nak cerita pusat dunia ini yang kosong darjah timur barat, yang kosong darjah khatul istiwa ni, adalah di Yaman, tuan-tuan sekalian. Wallahu alam. Hak ni kena buat kajian lah. Sebab bila tidak ada dalil yang khusus daripada Al-Quran dan Sunnah, kita kata terbukalah untuk kajian ni. Sebab logik api keluar dari tanah Yaman, dia halau semua manusia seluruh dunia ni, semua pakat pergi satu tempat. Dikatakan tempat perhimpunan semua manusia ni adalah di kita kata di kawasan Syam yang berlakunya peperangan sekarang ni. Wallahu alam. Ini semua tafsiran tuan-tuan sekalian. Jadi kita kata selagi tidak ada Al-Quran dan hadis yang kita kata yang menguatkan pandangan ni, kita kata ini hanya pandangan, dan kita kata tak peliklah kalaulah api, kalau setakat menghalau manusia, orang Arab saja semua berkumpul dekat Syam tu. Jadi benda ni mungkin orang yang duduk negara dia kata ni bukan tanda kiamat lagi. Kan ni baru kita kata orang hak kena setempat, sebab tanda kiamat besar dia menyeluruh satu dunia, seolah satu bumi ni bila suat kita kata yang melibatkan jerbu semua kena satu dunia. Yang melibatkan banjir satu dunia. Yang turunnya Dajjal, kalau kita kata Dajjal turun setakat duk kacau orang Arab saja, tak mai ikut Malaysia, tak mai ikut Indonesia, tu bukan Dajjal lagi. Kan? Maksudnya 10 tanda ini dia melengkapi satu bumi ini, satu dunia ini tuan-tuan sekalian. Termasuklah api yang keluar dari tanah Yaman, halau semua manusia ni mai duduk satu tempat. Kan? Mai duduk satu tempat. Macam mana? Wallahu alam. Cuma ini sebagai tanda kiamat yang besar. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Sekarang ni saya nak masuk setakat mana masa yang dan pada pagi ini. Kita sambung pada siri yang lain. Kita nak masuk tentang permulaan hari akhirat. Bila dah berlaku kiamat yang besar tu, dalam Al-Quran tuan-tuan sekalian, Allah cerita tentang tiupan sangkakala. Kan dulu kita belajar masa kecil-kecil duk hafal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqi'ati, Malik, Ridwan. Kan? Semua nama ni tak ada masalah, cuma nama Izrail tu sahaja tidak bersumberkan daripada hadis yang sahih. Nama Izrail yang dikatakan malaikat maut tu itu daripada hadis yang dhaif. Sebab itulah sebahagian ulama dalam semua nama-nama malaikat tu tak jadi masalah, cuma nama Izrail sahaja yang mana yang tepatnya nama malaikat untuk cabut nyawa ni adalah Malakul Maut. Itu lebih tepat. Atau Al-Quran bersebut, hadis sahih bersebut. Tak ada siapa boleh petikai. Tetapi kalau perkataan Izrail yang merujuk kepada malaikat yang mencabut nyawa, itu lebih kepada riwayat yang dhaif. Riwayat yang dhaif. Jadi nama Israfil. Nama Israfil ialah nama yang mana dari sudut kita kata tugasan dia ialah meniup sangkakala. Sangkakala ni apa tuan-tuan sekalian? Wallahu alam. Orang tetua kita dulu sebut sangkakala. Kan? Kalau kita tengok dalam kamus Marbawi tuan-tuan sekalian, sangkakala ni dia ditunjuk gambar tu gambar macam alat tiupan. Alat tiupan. Macam mana? Wallahu alam. Cuma orang tetua kita dulu bahasa Sanskrit, bahasa Melayu lama dulu disebut sebagai sangkakala. Kan tak tahulah sangkakala. Kan sangka dah satu perkataan, kala tu perkataan. Ni digabung sekali, sangkakala menunjukkan ada satu alat tiupan yang ditiup oleh malaikat Israfil seperti yang diarahkan ataupun yang dijadualkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah sebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Apa maksud ayat ni? Ayat ni tuan-tuan sekalian, Allah kata wa nufikha fis-sur.
dan ditiup sangkakala. Kan, ditiup sangkakala, iaitu malaikat Israfil. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Maka matilah setiap yang ada di langit dan yang di bumi. Maksudnya makhluk yang ada di bumi semua mati belaga. Termasuklah makhluk yang berada di langit, iaitu merujuk kepada malaikat. Kan? Merujuk makhluk di langit, malaikat lah. Kan? Jadi perkataan yang Allah guna, tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan sa'iqah. Sa'iqah ni, dalam terjemahan yang lain, kita terjemahkan sebagai pengsan. Sebab apa? Sebab makhluk di dunia ni, di bumi kita katakan, mati-mati sungguh, tetapi lepas tu hidup semula. Nak gambarkan mati yang hidup semula, macam orang pengsan lah. Kan? Sebab tu Al-Quran menggunakan perkataan pengsan. Maksudnya tiupan sangkakala yang awal tu, semua pakat pengsan belaka, lepas tu sedap. Matilah kalau kita nak sebut. Jadi semua makhluk yang ada di langit dan makhluk yang berada di bumi, semua mati belaka, illa man sya'allah, kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah tak mati. Kan? Maksudnya ada malaikat yang tak matilah. Malaikat yang menguruskan alam ni sebagai tentera Allah Subhanahu Wa Taala, ada malaikat tak mati. Maksudnya menguruskan apa yang Allah arahkan. Kemudian Tuhan sebut summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi. Masih hak kali kedua. Hak kali pertama ni berlakunya kiamat. Kan, dengan 10 tanda yang ustaz sebut tadi tu, cukup 10 tanda tu berlaku kiamat. Ditiup sangkakala yang pertama. Hancurnya bumi ni semua mati belaka, langit dan bumi, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat yang Allah kecualikan daripada yang mati pada saat ini. Kemudian ditiup sangkakala kali yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak yang tiupan sangkakala yang kedua ni, hak mana yang pengsan yang mati tu, yang duduk dalam kubur apa semua ni, kita kata semua akan dibangunkan, dibawa ke satu tempat. Tuhan kata qiyamun yang suruh, dalam keadaan diri, semua pakat tunggu belaka. Ni bilalah Tuhan nak bicarakan kita ni, lepas ni macam mana nasib kita ni, syurga kan, neraka apa semua. Satu tempat inilah yang disebut sebagai mahsyar. Kan? Semua akan dibawa, akan dibangunkan di padang mahsyar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, jadi permulaan akhirat itu bermula apabila tiupan sangkakala yang pertama, dan secara rasminya tiupan sangkakala yang kedua tu manusia dibangunkan kita kata ke padang mahsyar. Ini kita kata permulaan akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita membaca surah seperti surah At-Takwir, surah Al-Insyiqaq, surah Al-Infitar, muqaddimah surah-surah ni menceritakan tentang berlakunya kiamat, bumi ni bertembung antara satu sama lain, berlakunya perubahan secara total alam cakrawala ni, maksudnya bila matahari naik sebelah barat, lepas tu berpecah-pecah, bintang bertaburan, planet belaga bertemu antara satu sama lain, bumi akan retak, bukit akan hancur, semua akan binasa belaka. Disebut dalam surah-surah adalah Al-Quran, dan kebanyakan berada dalam juzuk 30. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, kadang-kadang kita fikir, lepas tu padang mahsyar tu macam mana ustaz, dah bumi hancur? Ni kita kata kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kuasa Allah Taala. Allah Maha berkuasa. Cuma Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 48. Allah kata, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari yang mana bumi, maksudnya pada hari yang ni, pada ketika itulah yang mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Maksudnya bumi yang kita diami sekarang ni tuan-tuan sekalian, pada hari akhirat nanti, selepas kita kata tiupan yang pertama hancur belaka, bertembur langit, bumi, gunung, ganang apa semua hancur belaka, pakat mati apa semua. Tiupan yang kedua,
yauma tubaddalul ardu. Pada hari itulah yang mana bumi yang pada ketika tu menggantikan bumi yang ada sekarang ni. Was samawat, begitu juga langit-langit. Maksudnya langit ni ada kawasan-kawasan dia yang hancur. Wallahu alam, macam mana hancur? Wallahu alam. Kita tak tahu. Cuma Tuhan cerita macam tu, kita beriman apa yang Tuhan cerita. Kan kadang-kadang otak kita letih ni tuan-tuan sekalian. Kita fikir hak Tuhan tak cerita. Tu yang kita letih tu. Setan ni jahat dia akan masuk jarum dia akan berjalan darah kita masuk ke otak, masuk jantung hati kita semua ni. Dia akan bagi kita fikir benda hak pelik-pelik ni. Sebab tu dalam bab akidah kita ni, orang kita jadi tak minat sebab dia fikir lebih daripada apa yang dia belajar. Sebab akidah ni, suatu ilmu yang mengikat kita, tuan-tuan sekalian, ikat kita dengan Tuhan ni, ikat kita dengan rukun iman yang keenam ni, ikat kita dengan Islam ni, maksudnya suatu ilmu yang dinamakan sebagai akidah. Kan? Jadi ilmu ni, dia nak ajak bagaimana Al-Quran cerita, hadis cerita, kan? Maksudnya, dua sumber ni, ini suatu ilmu yang khusus yang kita kata berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Berbeza dalam bab fiqh. Bab fiqh hak kita belajar untuk Al-Quran dan hadis. Hadis hak kita baca bentuk teori dan praktikal yang mana kita ambil contoh solat. Kan, contoh solat. Solat Nabi tak cerita rukun solat yang pertama niat, rukun solat yang kedua berdiri betul, rukun solat yang ketiga takbiratul ihram. Nabi tak cerita, tak ada hadis yang khusus macam tu. Ulama fiqh nak memudahkan kita. Kita kata contohnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah nak mudahkan orang belajar agama ni bila bab solat, bila nak baca Al-Quran, wa aqimus salah, dirikan salat. Sujudlah, rokoklah. Kan? Waratil Qur'ana tartila, baca Al-Quran secara tertib. Kemudian disebut dalam hadis perbuatan Nabi macam mana. Hak mana rukun pun tak tahu perbuatan Nabi. Hak mana sunat pun kita tak tahu. Hak mana yang sunat abad pun kita tak tahu. Ada benda hak Nabi tinggal, Nabi tak ada sujud sahwi pun. Ada benda hak Nabi tinggal, Nabi buat sujud sahwi. Kan? Jadi, ulama bincang. Orang kata, ni dari sudut ni sebenarnya yang rukun solat ni 13 ni. Kan? Hak sunat aba'at ni antaranya tahiyat awal. Sebab Nabi pernah tak tahiyat awal. Kan? Maksudnya Nabi pernah solat, sebagaimana hadis Al-Bukhari dan Muslim, solat zuhur, masa tahiyat awal tu Nabi bangun terus masuk rakaat ketiga. Kalaulah rukun dan tertinggal, Nabi akan solat semula. Maksudnya perbuatan Nabi itulah yang diijtihadkan oleh para ulama. Tetapi sumber akidah, ruang ijtihad itu terlalu sikit sebab tak boleh nak reka. Terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara ghaib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, jadi dalam ayat ini menyatakan kepada kita bumi hak kita diami sekarang ni akan hancur pada tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua akan diganti dengan bumi yang baru. Bumi yang baru macam mana? Wallahu alam. Tafsiran ulama menyatakan, kadang kita tengok dekat Facebook, dekat sebahagian orang bagaimana mereka berpandangan bumi ini adalah lepir. Kan? Kita kata kita duk belajar geografi lama dah. Kan? Tiba-tiba ada pandangan kata bumi hak kita duduk sekarang ni lepeh. Kalau lepeh tuan-tuan sekalian, kita ni dah belajar dah geluk bumi ni. Ada lautan Pasifik, ada lautan Hindi, lautan Atlantik semua ni. Kalaulah bumi ni lepeh, kat mana hujung timur, kat mana hujung barat? Kat mana hujung utara, kat mana hujung selatan? Kan? Maksudnya kadang-kadang pelik boleh ada orang yang kadang cerdik, pandai menyokong kata bumi ni lepet. Sebenarnya bumi hak kita diami sekarang ni adalah bulat. Bulat. Sebab itulah kita kata pelayar-pelayar dunia ni penuh pusing kan. Penuh pusing semua lautan ni. Kan. Dulu kita kata pelayar hak dari Malaysia dulu. Pelayar pertama lah Malaysia yang mengelilingi dunia. Azhar Mansur. Kan? Bergerak dari Langkawi itu, last kali pun Langkawi. Kan? Maksudnya, nak cerita, boleh pusing satu dunia ni.
kalaulah bumi lepet, yang orang Melayu kita duk faham hujung dunia. Tak ada, dia tak ada hujung dunia. Hujung dunia ni kiamat, itu sahaja. Tetapi kalau hujung dunia merujuk pada bumi, sebenarnya bumi ini bulat. Yang bumi lepet ialah bumi yauma tubaddalul ardu. Hari yang Tuhan cipta bumi yang baru itu, bumi itu wallahu alam, sebahagian tafsiran ulama menyatakan itu bumi yang lepet, bukan bumi hak kita diami sekarang ni. Sebab padang mahsyar ni satu padang dan Nabi sebut sebagai bumi. Semua akan dipertemukan di situ. Dan Tuhan kata wa barazu lillahil wahidil qahar, dan mereka semua berkumpul di padang mahsyar akan berkumpul di hadapan Allah Al-Wahid, yang tunggal Tuhan ni satu, Al-Qahar, dan Tuhan yang maha perkasa. Jadi tuan-tuan pun dirahmati Allah sekalian, nak menyatakan kita semua ni akan meninggalkan dunia yang bulat ni, tuan-tuan sekalian. Semua akan mati belaga. Tak tunggu kiamat. Hari kematian kita tu dah kiamat dah tu. Kan, dia panggil kiamat kecil untuk kita. Setiap daripada kita, hari kematian kita dia agak kiamat kecil. Walaupun kiamat besar tak berlaku lagi, tiupan sangkakala yang pertama pun belum lagi, apatah lagi tiupan sangkakala yang kedua. Jadi tuan-tuan pun rahmati Allah sekalian. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya dalam surah Al-Haqqah ayat 13 hingga ayat 16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fa yawma idzi waqa'atil waqi'ah wa inshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idzi wahiyah. Apa makna ayat ni tuan-tuan sekalian? Ayat ni ada kaitan dengan ayat yang kita baca sebelum ni, surah Az-Zumar. Allah cerita tentang tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua. Dalam surah Al-Haqqah ayat 13 hingga ayat 16 ni, ayat 13 Tuhan kata fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Maka apabila sangkakala yang pertama, sangkakala ditiup sekali tiup, nafkhatu wahidah, wa humilatil ardu wal jibal, lalu dihancurkan keduanya sekali hancur. Hancur sekali ya. Maksudnya, kira bumi diangkat bertembung habis dengan gunung ganang apa semua ni. Fadukkata dakkata wahidah. Dihancurkan sekali hancur ya. Sekaligus ya. Jadi, tuan-tuan sekalian, ni tiupan sangkakala yang mana? Yang pertama. Yang hak kita kata selepas berlaku tanda kiamat yang 10 tanda yang Nabi kata tu, berlakulah kiamat besar, ditiup sangkakala kali pertama, dihancurkan bumi, gunung ganang apa semua ni. Dan Allah berfirman lagi, fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu Tuhan kata terjadinya kiamat, al-waqi'ah. Kan surah al-waqi'ah yang kita baca tu, al-waqi'ah tu maksudnya pada hari itulah berlakunya kiamat, wa insyaqqatis sama', maka pada ketika tu langit terbelah. Terbelah macam mana? Wallahu a'lam. Sebab kita sekarang ni, kita tengok ruang angkasa lepas je. Kita tak boleh nampak langit kat atas, kita tak nampak. Kan? Kira nak naik, kita kata, kira Dr. Muzaffar naik ke angkasa lepas. Tu belum sampai lagi tu. Sebab kita belajar cerita Isra' dan Mi'raj. Nabi nak naik langit pertama, ketuk pintu dulu. Ada pintu ke langit pertama, langit kedua, ada malaikat penjaga pintu lagi. Kan, nak cerita benda itu bentuk fizikal, bukan benda dalam bentuk angkasa lepas yang kita tengok ni. Maksudnya tak tahulah sebesar mana alam ini. Itulah Tuhan yang kita sembah. Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam. Kita kalau bayangkan Tuhan sekalian alam ni setakat bumi sahaja, tak tuan-tuan sekalian. Langit yang ada sangat hebat. Sebab itulah cerita Isra' dan Mi'raj menggambarkan Tuhan di langit yang mana Sidratul Muntaha, tempat itu adalah di langit. Kan? Tuhan itu di langit. Jadi nak menggambarkan kepada kita tuan-tuan sekalian, hari kiamat langit terbelah. Jadi hak terbelah tu langit hak tingkat mana? Wallahu a'lam. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Tuhan hanya cerita as-sama', terbelah langit. Idza as-sama'u insyaqqat, dalam surah Insyiqaq. Apabila langit terbelah.
Kan? Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit ni seolah macam wa azinat li rabbiha, dia mengizinkan, maksud dia melaksanakan perintah. Maksudnya Tuhan perintahkan langit, suatu masa terbelah pada hari itu. Wa huqqat, dan benda ni berlaku sungguh. Ini gambaran berlakunya kiamat pada tiupan sangkakala yang pertama. Fahiya yauma idzi wahiyah, kerana pada hari itu Tuhan kata langit menjadi lemah. Bila langit menjadi lemah, terbelah habis. Kan nak cerita makhluk yang Allah cipta ni termasuklah langit bumi lemah. Kan? Yang perkasanya, yang kuatnya, yang maha esanya, yang hebatnya, yang agungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaqbidullahu al-arda wa yatwi as-samaa'a bi yaminih summa yaqul ana al-malik aina mulukul ardi. Apa makna hadis ni tuan-tuan sekalian? Pada hari kiamat Nabi kata yaqbidullahu al-arda, Allah menggenggam bumi, wa yatwi as-samaa'a bi yaminih, dan Tuhan gulung langit dengan tangan kanannya. Gulung macam mana? Nabi kata tangan kanan Tuhan. Macam mana? Wallahu alam. Kita setakat sebut wallahu alam. Yang cerita ni Nabi dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Genggam bumi macam mana? Gulung langit macam mana? Wallahu alam. Ni kita kata bila kata Allah Maha Kuasa. Jadi kita tak peliklah tuan-tuan sekalian. Kita kata ish, kalau kata Tuhan macam tu, sekali Tuhan macam makhluk. Tak, Tuhan kan tak sama macam makhluk. Tuhan Maha Kuasa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tuhan tak sama dengan siapa-siapa. Dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bila kita dah pegang dari sudut tu, Nabi cerita macam mana pun, Tuhan cerita macam mana pun tentang keadaan diri Allah Subhanahu wa taala, kita beriman tanpa kita soal banyak, tanpa kita nisbahkan kepada makhluk. Menyebabkan ada agama dia akan gambarkan tu Tuhan macam makhluk. Ada yang kepala macam monyet, tangan macam ni, ada banyak tangan, ada banyak kepala. Apa semua ni kita kata sebab apa? Sebab depa menggambarkan Tuhan depa macam tu. Kan? Kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Tuhan cerita tentang diri dia. Kemudian summa yaqul. Jadi pada hari itu, pada hari kiamat itu, Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja. Akulah raja, Tuhan kata. Aina mulukul ardi. Mana raja-raja dekat dunia dulu? Tuhan kata. Maksudnya, mana-mana raja, mana-mana sultan, mana-mana pemimpin yang agung, yang hebat. Sebab ada negara tak ada raja, ada presiden, ada Perdana Menteri. Semua termasuk belaka nak cerita. Tuhan kata, akulah yang maha berkuasa. Akulah yang teragung. Mana hak hebat hak dunia dulu? Mana hak pemimpin yang hebat dulu di dunia dulu? Yang belagak sangat, yang sombong sangat? Mana? Tak, Tuhan nak gambarkan. Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah yang maha agung. Tuhanlah yang maha besar. Hari yang mana berlakunya kiamat, yang mana berlaku pada tiupan sangkakala yang pertama. Dan insya-Allah, tuan-tuan sekalian, kita akan sambung pada kuliah yang seterusnya untuk siri yang kemudian tentang gambaran Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebangkitan manusia di padang mahsyar. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tuan-tuan sekalian, kita telah iklankan program yang kita iklan kemarin untuk fasa yang kedua bermula pagi ini. Dan sebagaimana dalam iklan yang tuan-tuan sekalian, untuk fasa yang kedua ni, alhamdulillah kita ada penambahbaikan untuk kita tambah lagi program yang bermanfaat untuk tuan-tuan sekalian berada di rumah, sama ada nak tengok secara langsung pada waktu berkenaan ataupun kita boleh buka dalam Facebook Suara Sunnah Channel. Jadi kita boleh tekan mana-mana program yang kita tawarkan di sini. 7 pagi kuliah subuh, 8.30 pagi lagi insya-Allah saya bersama dengan adik Humaira, pelajar temua Arau. Kita akan mula baca juz 1 sebab kemarin kita ada khatam juz 30 bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif MAIP.
Kemudian 9.30 pagi kita ada kuliah duha bersama dengan Ustaz Khairul Ikhwan. 11 pagi untuk fasa yang kedua untuk sekalian, 11 pagi sebelum ni kita ada bual bicara bersama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain, maksudnya jadi dari JKN, Jabatan Kesihatan, dari hospital. Kemarin kita bersama dengan YB, Sesar Kerajaan yang Perlis. Jadi bermula hari ini pukul 11 pagi kita ada tuition PSR. Jadi anak-anak hak darjah 6, hak darjah 5 duduk kat rumah tu jangan duduk tidur lah. Kan? Kalau nak tidur lepas subuh, tidur Ustaz, saya pergi pukul 11 tengok live tuition PSR. Kita bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Panggil mah hak cikgu hebat-hebat ni. Kan? Nanti mereka akan duduk meja hak Ustaz duduk ni lah. Pukul 12 tengah hari tuition PSR dan nanti ada slot yang SPM nanti. Kemudian pukul 2 petang kita ada kuliah zuhur. Pukul 3 petang kita ada tadarus Al-Quran. Jadi hari ni pagi juzuk 1, petang ni juzuk 2. Pagi esok juzuk 3, petang esok juzuk 4. Begitulah seterusnya. Hari 14 kita khatam. Kemudian pukul 4 petang kita ada kelas sekolah agama petang dari Perlis. 5 petang kita ada tadarus Al-Quran untuk hari Jumaat. Maksud Jumaat kita buat 3 juzuk lah. Jadi bila 2 kali Jumaat 6 juzuk campur dengan 12 hari lagi 24, jadi semua jadi 30. Pukul 8 malam kuliah maghrib. Jadi saya nak sebut tuan-tuan sekalian, sebelum ni kuliah malam kita tu mula 9 malam. Jadi bermula malam ni kita mula 8 malam. Pukul 9 malam tuition online SPM dan 10 malam tuition PT3, tengok jadual nanti, dan tuition SPM. Dan tuan-tuan boleh tengoklah iklan kita ada viral semua, termasuklah cikgu-cikgu sekolah kita ada viral semua dah. Dan pukul 11 malam kita ada bacaan surah-surah pilihan. Kita ada surah Al-Kahfi, kita ada surah Yasin, kita ada surah Luqman, surah yang pelbagai surah yang untuk dibaca pada waktu malam, sebarang malam nak menggambarkan kepada kita. Kita bukan baca Yasin sajalah, kita baca juga surah-surah sebab Al-Quran ini mempunyai 114 surah. Kita akan baca semua surah-surah ni. Untuk 11 malam ni, kita hanya pilih beberapa surah sahaja. Jadi tuan-tuan sekalian, sekian sahaja. Mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita dan mudah-mudahan kita di samping kita stay at home, kita berehat dekat rumah supaya dengan kaedah yang macam tu kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 dan mudah-mudahan dengan cara yang macam tu COVID-19 akan habis tempoh dia sebagaimana kita kata di Wuhan, China. Hanya terhenti dekat 80,000 sekadar tu saja, tak tambah dah. Jadi kita nak kat Malaysia pun tak perlulah nak tambah sampai 4,000, 5,000. Mudah-mudahan dalam tempoh terdekat ni rantaian putus. Di samping kita rehat kat rumah, manfaatkan masa kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.